Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Junisa Afdilia. Daripada kumpulan 4 bersama ahli kumpulan saya yang lain yaitu Fikrah, Syaf, Habib, dan Azira ingin membentangkan modul kami yang bertajuk Program Intervensi Resiliensi Remaja atau yang kami sebut PINTER. Resilient ialah satu proses dinamik yang boleh melibatkan peranan berbagai faktor individu dan juga sosial persekitaran yang mencerminkan kekuatan dan daya tahan individu tersebut untuk bangkit daripada hal-hal emosi negatif apabila menghadapi kondisi sukar yang memberi tekanan ataupun mengandung halangan yang ketara. Resilient juga ialah kemampuan atau quality diri yang dimiliki individu yang membolehkan individu tersebut untuk bangkit ketika menghadapi kesukaran. Justru, kalau individu tersebut mempunyai resilient yang bagus dalam dirinya, maka individu tersebut boleh survive dan kuat ketika menghadapi ujian dalam kehidupan. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan resilient terhadap seorang individu. Adapun ialah faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal yaitu gratitude, harapan, dan self-esteem, manakala antara faktor eksternal ialah sokongan sosial, iklim sekolah, dan jumlah kawan serapat. Ataupun faktor lain yaitu jantina dan usia. Terdapat bukti statistik yang menunjukkan bahwa pelajar Malaysia dan pelajar Indonesia memiliki resilient yang rendah. Dengan bukti meningkatnya case bunuh diri daripada kalangan remaja di Indonesia dan di Malaysia. Penyebab daripada semua ini ialah karena pelajar-pelajar tersebut tidak dapat menahan tekanan atau kesakitan yang mereka rasai dan juga pesimis tentang masa depan apabila mereka mengalami situasi yang menurut mereka sangat tertekan. Tujuan daripada program intervensi ini ialah yang pertama, membantu pelajar dalam meningkatkan toleransi tekanan dalam diri pelajar supaya mereka mampu untuk mengawal sebarang emosi yang dirasai dan tidak mengalami krisis emosi yang teruk. Yang kedua, membantu meningkatkan kesadaran remaja dan menggalakkan mereka dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang produktif agar remaja tersebut boleh menghadapi dan menangani pelbagai cabaran atau rintangan dalam kehidupan dengan gaya hidup yang produktif. Dan yang ketiga ialah menggalakkan pelajar meningkatkan skill dalam regulasi emosi atau emotional regulation agar remaja mampu menjaga kesejahteraan emosi terutamanya dalam masa-masa yang sukar. Target audiens pada program intervensi ini ialah daripada kalangan pelajar yang berumur 18 hingga 24 tahun. Sebab daripada umur 18 tahun hingga 24 tahun ini ialah umur di mana para pelajar mengalami transisi untuk menjadi dewasa atau yang boleh kita sebut sebagai fase kematangan awal atau early adulthood. Dan semasa fase ini, kebanyakan individu sedang banyak di tahap yang produktif, di mana mereka banyak menghadapi masalah-masalah hidup, kesukaran hidup, dan mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang banyak. Seterusnya kita akan beralih kepada kaedah-kaedah intervensi yang akan dijalankan di dalam program ini. Antara kaedah intervensi yang dijalankan adalah toleransi distress yang merujuk kepada salah satu kaedah individu dalam mengatasi pengalaman yang tidak menyenangkan secara aktif dengan menahan emosi atau situasi negatif yang berlaku di dalam kehidupan seharian mereka. Intervensi ini telah dicadangkan kerana tahap resiliensi dikatakan hubungan yang sangat rapat dengan bagaimana mereka menanggapi stres di dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana individu yang punya tahap toleransi stres yang tinggi akan lebih cenderung untuk menggunakan strategi pengawal sediaan yang lebih adaptif dan mengakibatkan individu tersebut menjadi terbiasa kepada pengalaman yang tidak menyenangkan mereka sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana seseorang mengawal stres mereka akan mempengaruhi perkembangan kapasiti resiliensi yang merangkumi pelbagai keadaan dalaman yang negatif seperti emosi negatif, kekabaran, ketidakpastian, kekecewaan dan ketidakselesaan fizikal. Saya Fikrah Kalisa dan saya akan terangkan tentang aktiviti toleransi tekanan atau distress tolerance. Intervensi pertama menekankan elemen toleransi tekanan atau distress tolerance. Toleransi tekanan adalah sejauh mana seseorang individu itu mampu menguruskan emosi mereka tanpa rasa tertekan. Terdapat beberapa teknik distress tolerance yang boleh diaplikasikan untuk membantu remaja dalam meningkatkan toleransi tekanan dalam diri mereka yang kesemuanya terdiri daripada teknik-teknik menenangkan diri ataupun self-soothing techniques. Aktiviti yang pertama adalah 5 deria. Aktiviti ini menggunakan semua deria untuk menstabilkan atau grounding diri secara mental dan emosi. Ia melahirkan perasaan selesa dan menenangkan yang membantu remaja untuk berasa lebih fokus terhadap apa yang mereka rasa dengan diri mereka pada bila-bila masa, terutamanya semasa rasa tertekan. Aktiviti yang kedua adalah aktiviti improve, iaitu aktiviti yang mengaplikasikan koleksi cara yang unik untuk meningkatkan kualiti suatu masa.
Ia menggalakkan remaja untuk menanamkan ketenangan dalam diri mereka dengan menggambarkan suatu situasi yang berlainan, mencari tujuan dalam suatu perkara, berhubung dengan Tuhan, mempraktikkan pernafasan panjang, mengambil masa untuk menyelesaikan suatu masalah, berehat sebentar dari suatu situasi dan bercakap sendiri, iaitu self-talk. Teknik ketiga, toleransi tekanan, adalah turning the mind, yang melibatkan seseorang membuat komitmen kepada diri sendiri untuk mengamalkan penerimaan. Ia mengajar remaja untuk melihat suatu perkara daripada pelbagai perspektif supaya timbulnya kesedaran bahawa setiap yang berlaku itu ada sebabnya dan perkara yang pertama sekali untuk dilakukan adalah menerimanya. Yang terakhir adalah aktiviti kesedaran pemikiran semasa. Aktiviti ini menggalakkan remaja untuk menjadi lebih sensitif terhadap apa yang berlaku secara biologinya di dalam minda mereka dan bukannya memberi tumpuan kepada apa yang mereka sedang fikirkan dalam sebarang situasi distres. Itu sahaja untuk aktiviti toleransi tekanan. Sekarang kita pergi ke aktiviti kemahiran hidup. Intervensi seterusnya adalah intervensi kemahiran hidup yang akan memfokuskan kepada penjagaan diri. Penjagaan diri merupakan satu amalan aktiviti yang mengagumi berbagai aspek seperti pemakanan, aktiviti fizikal, pertumbuhan rohani, hubungan interpersonal, tanggungjawab kesihatan dan juga pengurusan stres yang bertujuan untuk mengekalkan kehidupan, kesihatan dan juga kesejahteraan mereka. Dari perspektif resiliensi, upaya untuk menjaga diri dikaitkan dengan pelbagai hasil resiliensi yang positif kerana ia dapat meningkatkan hubungan sosial yang positif, kesihatan jangka panjang, meningkatkan keyakinan diri dan juga tonggak kepada hubungan terapeutik. Justru itu, keupayaan penjagaan diri dikaitkan dapat meningkatkan tahap resiliensi di dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Aisyah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Abihan Muhammad Rahim. Saya akan menerangkan tentang aktiviti kedua, iaitu kemahiran hidup. Baiklah, apa itu kemahiran hidup? Kemahiran hidup merupakan kemampuan dan kekuatan seorang dalam melibatkan tingkah laku diri yang positif bagi membolehkan seorang itu dapat menangani segala tuntutan dan cabaran yang berkesan dalam menghadapi kehidupan seharian. Dan kemahiran hidup ini boleh diperoleh melalui pembelajaran, pengajaran dan pengalaman ketika menghadapi masalah atau dugaan yang dihadapi pada setiap hari. Terdapat 3 elemen yang mempengaruhi kemahiran hidup, iaitu pengetahuan, sikap dan aplikasi. Dan kerana ini boleh dikaitkan dengan jika seorang itu mempunyai ilmu sebagai pengetahuan dalam melakukan sesuatu, di mana seorang itu mempunyai sikap keinginan untuk melakukan sesuatu dan mengaplikasikan dengan melakukan perbuatan tersebut. Di sini saya senaraikan 4 aktiviti yang berkait dengan kemahiran hidup. Baiklah, untuk aktiviti pertama ialah ceramah motivasi berkaitan dengan Empower Living Skill in Resilience. Ia berkait dengan kepentingan untuk mempelajari dan mengingati segala pengalaman yang ditempuh untuk digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan ketahanan diri mereka. Segala pertimbangan tentang suatu pengalaman diri akan memberikan keyakinan dan ketahanan untuk menghadapi ujian yang mendatang. Dan rasanya aktiviti ini adalah memberi pengetahuan tentang keunikan ketahanan dalam diri seseorang, kerana ini akan memberi ruang kepada pelajar untuk menerokai bersama-sama dalam usaha memperkasakan ketahanan diri mereka. Aktiviti kedua pula, Escape Your Fear. Aktiviti ini amat berkait dengan komunikasi yang merupakan elemen utama dan penting dalam daya ketahanan diri seseorang untuk mengetahui tentang suatu keputusan yang dilakukan sama ada betul ataupun tidak dan adakah ia memberi impak yang baik ataupun buruk kepada diri seseorang itu. Kita pergi pula kepada aktiviti ketiga, iaitu kerjasama kumpulan. Aktiviti ini berkait dengan kerjasama dalam kumpulan yang memperlihatkan keteguhan kumpulan tersebut. Kita pergi kepada aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti pungguk. Pungguk merupakan aktiviti untuk menguji tahap kekuatan diri peserta dalam keadaan di sekeliling pada waktu malam. Dan rasional aktiviti ini adalah untuk mengasah tahap kekuatan dalaman atau rohani seseorang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita pergi kepada intervensi yang seterusnya. Terima kasih. Intervensi yang terakhir adalah intervensi regulasi emosi kognitif yang merujuk kepada usaha mengubah kognitif dan tingkah laku dalam menguruskan tuntutan luaran dan dalaman yang dinilai sebagai beban atau melebihi kemampuan individu. Regulasi emosi dapat membantu dalam meningkatkan tahap resiliensi individu kerana ia merupakan salah satu strategi mengatasi untuk mengubah penilaian tekanan bagi memperolehi tindak balas emosi negatif yang lemah. Oleh sebab itu, strategi penilaian semula dalam regulasi emosi dinyatakan mempunyai hubungan positif dengan resiliensi kerana ia melibatkan kebolehan individu dalam menilai semula sesuatu situasi emosional sebagai kurang emosi. Terima kasih Azira. Assalamualaikum, nama saya Syafiqah. Antara aktiviti yang telah dicadangkan untuk intervensi emosi regulasi ialah yang pertama melalui ceramah emosi kita bersama. Melalui ceramah ini, remaja dapat ketahui bagaimana untuk memahami dan cara untuk mengawal emosi mereka sendiri supaya ia tidak memudaratkan mereka pada masa akan datang. Penceramah akan bincangkan cara membantu diri sendiri dan orang lain dengan mengurus atau mengawal emosi yang kuat apabila mereka rasa overwhelmed. Seterusnya, aktiviti relaksasi otot progresif
Ini adalah latihan di mana remaja mengasingkan dan kemudian menegangkan serta mengendurkan otot yang berbeza dalam badan mereka. Kelonggaran otot progresif memberi tahu remaja bahagian badan yang mana berada dalam keadaan tegang yang baik untuk remaja lakukan apabila mereka berasa tidak terkawal secara emosi. Ia adalah penghapus tekanan yang hebat yang boleh membantu merawat kemarahan dan aggression. Apabila badan remaja secara fizikal santai, mereka tidak akan merasa cemas atau merasai emosi yang negatif. Aktiviti ketiga pula ialah senarai sebelum saya, di mana mereka diminta untuk menuliskan penegasan positif tentang nilai peribadi teras dan sifat positif mereka. Aktiviti ini mampu meningkatkan harga diri atau self-esteem, executive function dan inhibitory control serta ia boleh membantu mereka melalui hari yang sukar dan memberikan mereka keyakinan diri. Akhir sekali, aktiviti Board of Emotions and Feelings. Aktiviti ini mungkin lebih berkesan dalam mewujudkan gambaran visual emosi dan perasaan yang remaja boleh kenal pasti. Perkara utama ialah untuk remaja menyedari bahawa terdapat situasi di mana tidak mengapa untuk mengalami emosi yang negatif, tetapi cara mereka bertindak balas terhadapnya perlu ditangani. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Baiklah pelajar, sekarang kita akan melakukan aktiviti 5 deria. Saya Fikrah dan saya akan guide anda. Aktiviti pertama adalah melihat. Aktiviti melihat ini memerlukan anda untuk melihat sekeliling. Jadi sekarang cuba perhatikan keadaan sekeliling anda. Okey. Jadi apa yang anda nampak di sekeliling anda? Boleh senaraikan 3? Saya nampak dinding, saya nampak kerusi, saya nampak botol air. Okey, bagus. Okey, aktiviti kedua adalah aktiviti mendengar. Okey, untuk aktiviti ini kita perlu fokus kepada deria pendengaran kita. Jadi, apa yang anda dengar sekarang dalam masa 10 saat? Okey, boleh senaraikan 3 benda yang anda dengar? Saya dengar aircon, bunyi kitchen dan bunyi burung. Bunyi burung. Okey, bagus. Okey, sekarang aktiviti ketiga adalah aktiviti menghidu. Okey, jadi untuk aktiviti menghidu, cuba hidu tangan sendiri. Okey, sekarang cuba hidu persekitaran. Okey, jadi describe apa yang anda hidu. Saya bawa belacan ke tangan saya. Saya bau nyaman, udara. Saya bawa aircon. Okey, bagus. Okey, untuk aktiviti keempat pula memerlukan deria rasa, iaitu daripada mulut. Okey, sekarang cuba rasa air di dalam botol tu. Okey. Cuba sekarang rasa gula-gula tu. Okay. Okey. Jadi cuba terangkan apa yang anda rasa. Saya rasa air ni rasa tawar. Tawar. Kalau air ni saya rasa sedikit manis. Lepas tu dia rasa berangin kat dalam mulut. Okey. Bagus. Baiklah, sekarang adalah aktiviti yang terakhir, menggunakan deria rasa pada tangan. Baiklah pelajar, sekarang saya memerlukan tangan anda untuk merasakan tekstur pada baju anda. Okey. Apa yang anda rasa? Lembut. Lembut. Alright, cuba rasa tekstur pada kerusi yang anda duduk. Okey, apa yang anda rasa? Sedikit kasar. Sedikit kasar. Okey, sekarang cuba rasa tekstur rambut anda. Apa yang anda rasa? Rasa bergel. Bergel. Okey, bagus. Baiklah pelajar, itu sahaja untuk aktiviti 5 deria. Daripada aktiviti ini, anda akan dapat melahirkan perasaan lebih selesa dan lebih tenang kerana anda akan memfokuskan pemikiran anda kepada diri anda yang ada 5. Satu, diri melihat, kedua, diri mendengar, diri menghidu, diri rasa dan diri sentuhan. Oleh itu, gunakanlah 5 diri anda ini untuk meningkatkan tahap resiliensi dalam diri. Sekian, terima kasih.